Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sambung baru ni lagi. Sambung baru ni lagi. Pasal ada beberapa perkara tak ada sebut pun. Itu pun untuk ringkas kita sekadar baca ada dalam ni lah, lebih kurang. Tambah sikit-sikit. Hadis dalam bab tahrimi Makkah wa tahrimi saydiha wa khalaha wa syajariha wa luqatatiha illa limunshidin ala dawam. Situ. Dalam itulah. Dalam itu cuba kita tengok la yu'dadu syaukuhu wa la yunaffaru sayduhu dan seterusnya. Di bawah tu dalam syarah Imam Nawawi ni ada, jumpa ke tidak? Hasyiah. Itulah syarah. La yu'dadu syaukuhu wa la yukhtala khalaha. Dalam satu riwayat yang lain dia sebut la tu'dadu biha syajaratun, gitu lafaz. Tidak la yu'dadu syaukuhu, tapi la tu'dadu biha syajarah, tidak boleh dipotong pokok di biha tu mana, di Makkah, di Mekah, maksudnya dalam tanah haram itulah. Wa fi riwayatin la yuqtala syaukuha, dalam satu riwayat yang lain dia sebut, ini semua ni ada sebut belakang ni dalam Imam Muslim sebut. Imam Nawawi kumpulkan semua. La yuqtala syaukuha, la yukhbatu syaukuha, mana dengan lafaz yang berbeza-beza, yang mana memberi makna yang lebih kurang sama lah. Sama ada dipotong kah, di apa ni, tebas kah, ataupun di cabut kah, dipatahkan kah, tak kira lah. Termasuk belakang. La yuqtala khalaha, khala atau apa makna? Maknanya rumput, rumput yang hidup, yang basah lagi, rumput hijau lah kita kata. Kalau hashish, kalau rumput kering tu orang panggil hashish. Kalau kalak itu untuk kedua-duanya sekali, iaitu hak hijau dan hak kering, kedua-duanya sekali. Tak apalah, kita tidak nak bahas dari segi bahasa sangat. Maknanya makna yukhtalatu yu'khadhu wa yuqta'u, tidak boleh diambil, tidak boleh dipotong. Dan makna yukhbatu tu mana yudrabu bil asa, dipukul dengan kayu, dengan tongkat dan seumpamanya, supaya gugur daunnya. Sini anaknya lepas pada tu. Bakal jumpa dah. Wattafaqal ulama ala tahrimi qat'i ashjariha allati la yastanbituha al-adamiyyun fil 'adah, wa ala tahrimi qat'i khalaha, wa ikhtalafu fima yumbituhu al-adamiyyun, wa ikhtalafu fi dhaman asy-syajar idza qata'ahu. Ini dari segi hukumnya. Ulama bersepakat tentang haram kita menebang pokok-pokok dia tu, yang pada adatnya, pada kebiasaannya tidak ditanam oleh orang. Maknanya hak tumbuh sendiri, hak tu tak boleh. Yang ni kalau tak apalah. Kemudian itu kalau orang tanam macam mana? Kemudian disebut. Dan haram juga memotong ataupun memangkas ataupun
mengerak rumputnya. Wakhtalafu, ulama berbeza pendapat tentang pokok yang ditanam oleh orang. Kalau orang tanam, itu beza pendapat. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Tapi kalau pokok dan pokok tu pula apa ni tumbuh sendiri, hak tu sepakat, tak ada khilaf tu. Kemudian khilaf yang kedua pula, khilaf tentang dhamanis syajar, ganti rugi kalau seseorang itu tebang ataupun patahkan pokok. Imam Malik kata, ni beza pendapat. Imam Malik kata dosa saja, tidak kena bayar apa-apa fidyah, tak kena bayar, cuma dosa lah. Memang tak boleh lah tebang ke ataupun patahkan, kan, buat macam mana pun tak boleh, dosa. Tetapi adakah kena bayar apa-apa? Kafarah kah kita kata, fidyah kah, ataupun dhaman, ganti rugi, adakah kena bayar? Tak ada, mengikut Imam Malik. Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan kena fidyah, kena fidyah. Cuma mereka berdua ni beza pula pendapat tentang fidyah tu sebanyak mana. Tu beza. Syafi'i berkata kalau pokok besar kena sembelih seekor lembu. Tu fidyahnya. Mana kena bayar dam dalam bentuk tu. Iaitu kena korbankan sembelih seekor lembu. Kalau pokok kecil, seekor kambing ataupun berbiri. Wakadha ja'a an Ibn Abbas wa Ibn Zubair. Demikianlah yang dinukilkan daripada Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair. Mereka ni berpendapat begitulah. Wabihi qala Ahmad, Imam Ahmad pun berpendapat begitu. Wa qala Abu Hanifah. Ini semua ni ada dalam syarah Imam Nawawi. Imam Abu Hanifah kata wajib pada semua itu ialah qimah, nilai dia. Nilai dia berapa? Mana dia pakai nilai? Imam Syafi'i kata hak pakai nilai ni mana kalau rumput, kalau pokok tidak boleh dinilai. Hanya tentu dah. Sebab tadi lah, kalau pokok besar seekor lembu, kalau pokok tu kecil seekor kambing. Tapi kalau rumput, hak tu baru dinilai. Berapa lai, berapa rumput, berapa lai rumput yang dia apa nama ni, yang dia kerak tu, berapa lai. Kena tengok nilai lah. Tapi Imam Abu Hanifah kata semuanya nilai belaka. Pokok tu tidak sama besar, sama besar. Kalau hak kata kecil pun, kecil tu pun sama ke? Tak sama juga 100%. Dengan sebab itu lebih baik dinilai. Imam Abu Hanifah ni dalam banyak perkara dia kira nilai dia tu. Seperti zakat gapo pun dia kira nilai dia tidak tak keluar asal pun tak apa. Asal dinilai. Seperti yang tempat kita pun sekarang ni pakai kan, dari segi zakat tu bayar rega dia tu, rega beras tu. Gitulah, itu sebenarnya ambil daripada fiqh mazhab Hanafi. Mengikut Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya, harus seseorang tu melepaskan binatang ternakan dia di padang, di kawasan tanah haram untuk makan rumput dia boleh. Tapi Abu Hanifah, Ahmad dan Muhammad mengatakan tidak harus. Itu beza dari segi pendapat. Tak boleh makan rumput pun tak boleh. Adapun saydul haram, binatang buruan tanah haram pula, macam mana hukumnya? Haram dengan ijma' ulama. Alal halal wal muhrim, kepada orang halal, yakni orang yang tidak pakai ihram, dan muhrim, yakni orang yang dalam keadaan ihram. Haram kepada mereka berdua, tak boleh berlaku. Baik, kalau dia bunuh, kalau dia bunuh, sama ada bunuh tu untuk nak makan ataupun bunuh saja, tak kira. Fa in qatalahu fa alaihi al-jaza' indal ulama'i kafatan illa Daud, kata dia. Kalau bunuh, dia kena bayar jaza', ganti rugi macam fidyah lah kita kata, di sisi semua ulama kecuali Daud Zahiri. Daud Zahiri dia kata tidak,
Tak kena bayar apa-apa. Dosa saja. Dosa. Dosa tu dosa. Tapi kena bayar? Tak. Mengikut Daud. Tapi orang lain semuanya mengatakan ada kena bayar. Itu satu masalah. Yang kedua masalah, kalau binatang buruan ni bukan binatang buruan hak situ, hak dalam tanah haram tu, tapi daripada luar mari, daripada tanah halal kita panggil. Kalau masuk ke tanah haram, macam mana? Boleh ke tidak? Yang ni kepada hak ni kepada muhrim tak boleh, kepada mana pun tak boleh, kepada muhrim. Kepada hak halal lah, hak tidak dalam keadaan ihram. Duduk dalam tanah haram, tapi binatang tu buruan tu mari daripada luar, burung ke apa ke, kijang ke, binatang buruan tu maksudnya lagu tu lah. Falahu dhabhuhu wa akluhu wa sairu anwa'it tasarruf fihi, hadha madhhabuna wa madhhabu Malik wa Daud. Boleh seseorang itu sembelih, boleh. Kalau binatang tu daripada luar datangnya, boleh sembelih, boleh makan, dan boleh bertasarruf. Boleh nak buat apa pun, nak jual ke nak apa pun boleh. Boleh. Berhubung dengan ni binatang hak lagu ni, buruan hak lagu ni. Inilah mazhab kita, kata Imam Nawawi, maksudnya mazhab Syafi'i dan mazhab Malik dan Daud Zahiri. Abu Hanifah dan Ahmad berkata tak boleh. Begitu juga Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Kalau hak mari daripada luar tu tak boleh. Sebab apa dia pegang? Waman dakhalahu kana amina. Waman dakhalahu kana amina. Bukan orang saja. Sesiapa man masuk dalam tu, dalam tanah haram tu, dia aman. Tak kira daripada luar. Dia kira hak ni bukan khusus dengan manusia saja, binatang pun tak boleh juga. Mengikut mereka ini, Abu Hanifah, Ahmad kata tidak boleh menyembelihnya, dan tidak harus tasarruf. Yang ni kita nak lakukan apa-apa terhadapnya, nak jual ke nak apa ke tak boleh. Bahkan kalau dia pegang, kalau dia dapat, dia kena lepaskannya, kena lepas. Tak boleh nak sembelih, nak apa, tak boleh. Tapi mereka berdua ni pun seperti orang lain juga mengatakan, kalau dia orang masuk hak luar, binatang buruan tu daripada luar, daripada tanah halal, hak sudah sembelih dah, dia masuk ke dalam tanah haram, boleh ke tidak? Boleh. Hak tu Damani pun kata boleh. Jaza akluhu wa qasuhu 'ala al-muhrim. Boleh makan. Mereka kiaskan dengan muhrim. Mana orang hak apa ni, dalam keadaan ihram pun, kalau hak daripada luar ni boleh makan. Binatang buruan boleh makan. Apatah lagi hak ni. Itu diantaranya lah berbahasa di situ. Seterusnya cuba kita tengok lagi hak dalam Hasyiyah. Wa innahu lam yahilla al-qitalu fihi li ahadin. Selepas pada tu sikit ya. Bawah tu dalam syarah dia tu. Min qabli wa lam yahilla li illa sa'atan min nahar. Situ maknanya tidak halal berperang padanya, yakni pada tanah haram, kepada sesiapa pun sebelumku, dan tidak halal juga kepadaku kecuali seketika sahaja dari waktu siang. Bukan kata sepanjang hari itu, tidak juga, seketika saja daripada waktu siang. Itu untuk aku, untuk orang lain lebih-lebih lagi tak boleh. Inilah dalil hujah bagi orang-orang yang mengatakan Makkah itu futihat unwatan, telah ditakluk, telah dikuasai secara kekerasan. Secara kekerasan. Inilah mazhab inilah yang anda sebut baru ni, Imam Nawawi pun terima. Inilah mazhab Abi Hanifah wa kathirin, dan ramai ulama, awil aktsarin, ataupun hak majoriti. Hak majoritinya berpendapat
kata Nabi SAW pergi pada tahun yang ke-8 tu, takluk Mekah tu dengan kekerasan, bukan suluhan, bukan secara damai. Tetapi pergi itu secara perang, dengan maksud perang, angkat senjata pergi. Baru ni sebahagiannya kita sudah sebut dah perkara ni. Wa qala Syafi'i wa ghairuhu futihat suluhan. Dia takluk dikuasai secara suluh, secara damai. Dan mereka takwil hadis ini, bahawa perang itu, ni orang-orang yang mengatakan Mekah tu ditakluk secara damai, dia takwil hadis ni. Sebab apa? Dalam hadis ni jelas menunjukkan tidak halal perang di situ kepada sesiapa pun sebelumku, dan kepadaku pun tidak halal juga perang, kecuali seketika. Maknanya ada juga boleh. Maknanya Nabi SAW itu pergi dengan maksud, dengan cara perang lah tu, dan perang itu dihalalkan kepada dia untuk seketika. Maknanya perang, bukan suluh. Mereka ni takwil. Dia kata perang ini adalah harus kepada Nabi SAW dalam Mekah. Kalau dia memerlukan, nescaya dia lakukan. Mana dia haruskan itu sebelum sampai ke Mekah tu, Allah SWT bagi keharusan kepada dia. Kalau perlu, boleh perang. Tetapi apakah sebenarnya bila masuk ke dalam itu berlaku perang? Tidak. Waktu dia takwil lah. Walakin mahtaja ilaih, tapi dia tidak perlu kepada perang. Ini maknanya kira-kiranya takluk tu takluk secara damai lah, tidak secara perang. Kalau secara perang, seperti baru ni kita sudah sebut dah, macam mana rumah-rumah itu dikekalkan kepada tuan asal dia? Sepatutnya jadi hak kerajaan belaka dan muka perang. Boleh sebagai ghanimah, kau sebagai apa kau kita kata, boleh kepada kerajaan, jadi hak milik kerajaan belaka lah. Ini dia kekalkan milik orang tu, milik orang ni, menunjukkan itu secara damai. Kalau secara perang tidak jadi gitu. Itu kata mereka. Kata bagi pihak balik sana pula, ia kata pergi secara perang tu, dia kata nak ambil lagu mana, dia mau tu Islam dah. Dia mau tu Islam dah. Nak ambil orang Islam macam mana? Tak boleh ambil ni kalau dia tu kafir dan muka dia Islam. Dia kata gitu. Wala yunaffaru sayduhu. Hak tadi tidak boleh diburu binatang dia. Ini tidak boleh diliarkan. Kita nak hambak, kita nak kejar binatang dia, binatang buruan dia, tak boleh. Haram juga. Kita nak mengejutkan dia, tak boleh. Maknanya biar dia aman betul, damai betul, ikut dia. Sebab itulah dimaafkan. Tarik burung ke apa tu dimaafkan. Sebab kalau tidak maaf tu susah benar lah. Dalam masjid ke apa pun berak pun tak kisahlah, buat gitu. Tapi bagi orang yang mengatakan tahi ataupun air kencing binatang yang boleh dimakan, yang ni halal dimakan, daging dia tu tak jadi masalah dah kepada dia. Tak jadi masalah. Dan tidak dalam keadaan tu pun, di luar daripada kawasan tu pun memang tak apa bagi dia. Macam Imam Malik ke apa tu, tahi lembu, air kecil lembu, tidak najis bagi dia. Tidak najis. Hak najis ni hak binatang yang tak boleh makan daging dia tu baru najis. Air kecil orang, tu hak najis ni. Di sini lebih-lebih lagi lah bagi mereka tak apanya. Baik, kalau seseorang itu mengejutkan binatang dia, lagu mana hukum dia? Derhaka dia, mana berdosa. Sama ada binatang itu jadi binasa kerana dia atau tidak. Terkejut sana itu, terlanggar apakah ataupun terjatuh apa-apakah, jadi binasa ataupun tidak, tak kira. Tetapi kalau binasa binatang itu kerana dia yang mengejutkannya, dia kena bayar ganti rugi. Kena bayar ganti rugi, kena jazak. Jazak itu sebanyak mana? Itu bergantung kepada pendapat orang situlah. Pendapat orang yang adil, pendapat orang yang adil. Berapa kira-kiranya? Kalau tidak, kalau terkejut, tapi terkejut dia pergi,
tak apa-apa lagi. Lepas tu dia pergi jauh, selepas jauh daripada itu dia binasa kerana apa-apa. Tu tak kenalah. Tapi kalau memang jelas kerana dia, tu kena bayar ganti rugi. Ni kalau haram, begitu juga kena bayar ganti rugi ni kalau dia mengejutkan binatang. Kalau dia secara langsung membinasakan binatang, tu lebih-lebih lagi lah. Lebih-lebih lagi lah. Wala yaltaqitu luqatatahu illa man arrafaha. Ini baru ni kita sudah bincang dah sikit sebanyak. Cuma nak tambah sikit malam ni. Kalau di tempat lain boleh kita ambil barang tercicir ataupun barang sesiapa yang terjatuh di tengah jalan ataupun tidak di tengah jalan, kan mana-mana, kan di masjid kita kata tinggal jam ke apa ke, boleh kita ambil dengan maksud kita nak war-warkan, boleh kita ambil. Tapi berbeza dengan di Mekah ni tak boleh. Beza. Sebab apa? Salah satu sebabnya ada tambahan kepada baru ni lah. Orang hak kita misalnya kita jumpa, kita ambil, lepas tu kita sementara nak balik lah. Sampai selama mana kita nak boleh istihar, nak war-war kepada orang? Sedangkan war-war ni masa dia panjang sampai setahun. Setengah-setengah benda tu lebih lagi daripada tu. Pak kita sebab itu tidak dibenarkan. Hanya dibenarkan kepada orang yang memang ditugas untuk tu. Bila dia ambil, dia tak ada pergi ke lain, dia duduk situ. Lepas tu barang ni kalau orang tu hak jauh, afaqi kita panggil, dia panggil afaqi. Kalau orang Mekah ahlul haram ataupun orang Mekah tu senanglah, mudahlah dia pergi semula. Kita kata kalau orang jauh pun, kalau dia sendiri tidak pergi semula ke Mekah tahun depan, boleh jadi keluarga dia, orang kampung dia pergi, boleh dapat juga, dengan cara kalau pemungut dia tu orang yang ditugaskan oleh pihak pemerintah, senang. Ataupun dia sendiri pergi, kalau tidak pun orang kampung dia pergi. Sebab tempat tu tempat tumpuan. Tapi kalau kita yang ambil, tidak ada faedah dia, tidak ada faedah. Bahkan lebih mendedahkan kepada hilangnya benda tu. Begitu. Itu satu. Yang kedua, ada juga ulama mengatakan hak ni masalah luqatah dia ni, barang tercicir di Mekah. Sebab apa tak boleh balik, tak boleh buat klik, tak boleh orang lain ambil kecuali orang yang ditugaskan. Sebabnya barang itu tidak boleh menjadi milik dia sampai bila-bila. Kalau hak lain di tempat lain kita ambil sampai beberapa lama, tak ada orang mari, kita boleh jadi hak kita. Jadi hak kita. Bergantung kepada benda lah, tengok berapa lama tu, bergantung kepada benda tu dari segi nilai dia tu setara mana. Tengoklah hak tu pula. Sampai satu peringkat dia boleh jadi hak dia, dia boleh guna, tak salah, tak berdosa. Kalau hak jenis boleh makan, kalau boleh sembelih binatang, sembelih lah. Tapi kalau tuan dia mari jelas sifat-sifat dia tu cerita memang hak tu dah, kita kena bayar balik. Kalau tak mari juga tak apa. Jadi semua hak kita. Tapi hak ni tidak lagu tu, tidak boleh jadi hak dia. Sebab itu tak ada makna. Apalagi kalaulah dia tu orang luar yang mana dalam sedikit hari saja lagi dia akan tinggal Mekah tu, lagilah tak ada faedah. Nak balik pun nak guna tak boleh. Sebab apa? Sebab ini adalah di antara keistimewaan Mekah tu. Keistimewaan Mekah. Beza hukum luqatah dia pun beza daripada hak lain. Itulah di antaranya. Seterusnya selepas tu masalah idkhir ini, rumput idkhir. Rumput idkhir ini ada beberapa kegunaan dia, baru ni sudah disebutkan. Cuma di sini bila Abbas tu kata kecuali idkhir wahai Rasulullah, baru dia kata illal idkhir. Kalau tidak, seseolahnya dia tidak kata, seseolahnya dia tidak akan mengecualikan rumput ini. Apakah hukum ni boleh atau tidak boleh ni sewena-wena hak Nabi ataupun mengikut pendapat orang tu kata, maka jadi. Kalau tidak, ada macam mana kedudukannya dari segi benda ni. Di sini disebut apa yang Imam Nawawi sebutnya ada beberapa andaian.
Yang pertama, boleh jadi Nabi SAW pada ketika itu juga diwahyukan kepada dia bahawa memang hak termasuk dalam hak dikecualikan ini ialah izkhir. Ialah izkhir, illa al-izkhir. Memang diwahyukan tu pada masa tu. Ataupun yang kedua, diwahyukan kepada Nabi SAW selepas tu lagi. Sebelum tu lagi diwahyukan. Tapi diwahyukan dalam keadaan tergantung. Dalam keadaan tergantung. Yang ni kalau ada sesiapa minta dikecualikan sesuatu, maka kamu boleh kecualikan. Kalau tidak, tidak. Tergantung gitu. Itu yang kedua. Tiba-tiba ada minta hak tu. Tetapi memang hak tu pun sebenarnya memang diharuskan dah. Diharuskan dalam keadaan tergantung. Kalau minta misalnya kita andaikan minta sesuatu yang memang tak boleh lah. Hak dia sudah kata dah tadi. Hak dia sudah kata dah binatang buruan tak boleh diburu. Kalau orang minta kecuali kijang wahai Rasulullah misalnya, andai kata tak boleh juga hak tu tak boleh juga. Pasal apa? Pasal dia termasuk dalam hak umum tu. Hak tu jika diandaikan ada orang minta kecuali daripada tu, boleh jadi tak boleh juga. Tapi kita tak tahulah pasal tak berlaku. Ada berlakunya hak ni, ada minta kecuali hak ni, rupuk ni. Sebab rupuk ni pun tidak seberapa je. Ada dari segi nilai dia tu. Yang ketiganya iaitu berdasarkan ijtihad Nabi SAW. Hak dia jawab tu, dia nak kata hak ni boleh, hak ni tak boleh, berdasarkan ijtihad. Bermakna bagi ulama yang mengatakan Nabi SAW ni ada juga dalam beberapa perkara dalam beberapa hukum hasil ijtihad dia. Tapi ijtihad dia tu pun dengan kawalan daripada Allah SWT. Andai kata ijtihad dia tu Allah SWT tak kena, tentu ditegur tu. Kita kena faham gitulah. Bila tak ada teguran, bermakna ijtihad itu diluluskan. Walaupun benda tu tidak ada wahyu gapa-gapa sebelum pada tu. Ini beberapa andaian. Dan benda-benda yang seumpama ini dibincangkan di dalam kitab usul fiqh gapo dia bincang. Ni. Kedudukan Nabi SAW bila dia kata tu, mesti ke wahyu. Dan bolehkah Nabi SAW mengatakan benda ni boleh, benda ni tak boleh dengan sendiri dia? Benda tu dibincang dalam usul fiqh. Salah satu tempat sandaran mereka yang mengatakan boleh atau tidak boleh tu hak ni lah. Bagi orang yang mengatakan tak boleh, dia kata hak ni tentu Rasulullah dapat wahyu, dia tak akan boleh buat sendiri. Bagi orang yang kata boleh, dia kata ijtihad, tapi ijtihad pun terkawal, semua terima macam tu. Bukan kata ijtihad Nabi ni sewena-wena. Dan hak dia ijtihad tu belum tentu lagi Tuhan suka. Tak boleh. Kita jangan faham lagu. Silap kalau faham lagu. Hak dia ijtihad tu kalau tak ada apa-apa perubahan, bermakna Tuhan kena dah. Kena faham gitu. Andai kata kita terima pendapat ulama yang mengatakan bolehlah Nabi ijtihad, ijtihad dia tu pun terikat juga. Kena faham gitu. Yang ni terikat dengan Allah SWT. Kalau Allah SWT tak tegur, bermakna dia restu dah lah. Kita tak usah tahu apa-apa, tak usah kata macam mana Nabi mana-mana, tak boleh. Tuhan restu dah. Dan biasanya benda-benda yang dia ijtihad, kalau kita nak senaraikan termasuk dalam hak ijtihadat Nabi SAW, maka dia ijtihad bukanlah termasuk dalam perkara-perkara yang besar-besar yang menyentuh soal usul, soal pokok, tidak. Macam benda-benda setara ni lah. Benda pokok tidak. Ni benda ni kita boleh tahu tu daripada pengamatan keseluruhan hukum-hukum yang sampai kepada kita tu, begitulah keadaannya. Seterusnya bawah sikit, wala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman wala ya'dhid biha syajarah. Tidak halal kepada seseorang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian untuk menumpahkan darah di situ dan memotong pokoknya, tak halal. Ni pun masalah usul juga.
Dia usul fiqh ke, usul hadis ke, usul apa-apa pun. Kalau kata pengajian Islam ni, dia tak boleh lari daripada Quran dan hadis. Punca dia mari situ juga. Bukan masalah forok-forok kecil-kecil cara air semaya ke apa ni, hak tu saja daripada Quran dan Sunnah. Tidak. Masalah usul pun. Usuluddin kau kita kata tauhid kau gapo-gapo, dia mari daripada Quran. Tak boleh lari. Hak tu. Misalnya ini salah satu masalah usul. Ada ulama usul mengatakan orang kafir ni dia tidak ditaklifkan dengan furu' syariat. Mereka hanya ditaklifkan dengan usul syariat. Usul syariat itu apa dia? Yakni mereka tidak berdosa kerana tidak semaya. Itu furu' syariat. Tidak ambil air semaya, tidak semaya, tidak pergi Mekah, tidak beri zakat, tidak puasa. Tidak. Dia tidak ditaklifkan. Nak taklif apanya? Memang dia bukan ahli dia. Kata dia. Sebab benda ni semua kena buat ni baru sah, baru jadi bila dia Islam. Dan dia tidak Islam. Jadi dia tak kena cah atas hak tu. Tak kena. Dia kena cah mana? Iaitu dia tidak Islam. Sebab apa? Walaupun hak tu besar tu tidak Islam. Sebab apa? Akan dipersoalkan dia kerana dia tidak Islam. Usul tu masalah pokok. Hak tu dia disoal mereka. Bukan soal berkenaan dengan semaya puasa apa tidak. Satu lagi golongan kata tak, akan disoal juga orang kafir tu. Apa ni? Tentang usul dan juga tentang furu'. Kena berlaku supaya orang Islam juga. Jadi mana mereka tidak diseksa kerana tidak terima Islam saja, tapi akan diseksa, akan dihukum kerana tidak semaya, kerana tidak macam-macam lagi, tidak puasa dan sebagainya. Mereka kena juga gitu. Apa dalil masing-masing? Di antara dalil bagi orang yang mengatakan mereka tidak ditaklifkan dengan furu' syariat, hak ni ni dalil. Imam Nawawi pun kata, "Hadza qad yahtajju bihi man yaqul al-kuffar laisu bimukhatabin bi furu'il Islam." Dia. Mungkin kata dia orang-orang boleh berhujah. Yang ni pihak satu golongan yang mengatakan orang-orang kafir ni tidak dikhitabkan. Tidak dikhitabkan, tidak ditujukan. Hak kata aqimus salah, semayalah kamu, wa atuz zakah. Suruh siapa? Tak kena. Tak ada termasuk orang kafir hak tu. Perintah tu tidak dikhitabkan, tidak ditujukan perintah tadi kepada orang kafir. Sebab apa? Sebab mereka bukan ahlinya. Tidak termasuk. Sebab apa di sini dalam hadis ni kata tidak halal kepada orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian menumpahkan darah. Pada sini dia khitab ni masalah pecahan-pecahan ni, ranting-ranting ni, hukum-hukum agama ni dikhitab kepada orang yang percaya kepada Allah dan hari kemudian. Hak tu salahnya. Orang kafir dia tak cara sini. Menunjukkan benda-benda kecil ni dia berkait dengan orang Islam. Benda-benda furu', bukan berkait dengan orang kafir. Tetapi Imam Nawawi kata, Imam Nawawi ni termasuk dalam golongan yang mengatakan orang kafir ni pun kena juga dipersoalkan juga kerana mereka tidak melakukan furu' syariat. Was-sahihu indana wa inda akharin annahum mukhatabuna biha kama hum mukhatabuna bi usulihi. Mereka juga dikhitabkan, ditujukan dengan hal ni. Seperti mana mereka ditujukan dengan perkara usul tu. Bukan kata tak termasuk. Maknanya kalau diseksa kerana kedua-duanya, kerana tak terima Islam dan kerana tak semaya, tak puasa dan sebagainya. Gitu. Hak ni kata Imam Nawawi hak sahih di sisi dia nya. Dan hak ni nak ceritanya kalau beriman dengan Allah dan hari kemudian, bila Allah dan Rasul kata tak boleh, macam mana dia boleh buat? Tak pernah sabar. Hak kafir tu tak kira dia tu. Orang kafir pun apakah kita akan lock dia? Boleh pula. Dia tu tak masuk cerita, tapi memang tak boleh masuk dalam kawasan ni. Kita tidak nak bahas tentang dia tu. Maknanya kalau beriman sungguh tak patut. Kalau orang lain pun kita akan sekat, hak tidak beriman pun kita akan sekat. Sebab apa? Ni tanah haram. Bahkan dulu-dulu lagi mereka itu tak dibenarkan masuk. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadha. Daripada awal lagi. Tak bincang dah hak tu. Kita bincang hak kita ni. Tak pernah sabar kalau buat. Kalau buat, maka ada hukum dia.
Bukan bermakna mereka itu tidak dikhitabkan dengan furuk Islam ataupun furuk syariat. Itu dalil masing-masing lah. Dia ambil sini lah juga. Tengok cara dia faham. Maka jadi usul. Lepas tu dia kata kalau ada sesiapa yang buat alasan dengan perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tu perang tu boleh tu, maka kamu katakan, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan ni, kamu katakan kepada dia, Allah telah mengizinkan kepada Rasulnya, dia tidak mengizinkan kepada kamu, dia hanya mengizinkan kepadaku, kata Nabi, hanya untuk seketika sahaja dari waktu siang, sebentar saja, itu pun untuk aku pun sebentar saja. Wa qad 'adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil ams. Hari ini keharamannya itu sudah kembali seperti mana keharamannya kemarin. Sebelum ni lah maksudnya. Sebetulnya. Hendaklah orang yang menyaksikan yang ada ini menyampaikan kepada orang yang tidak ada di sini. Hal ini kena sampaikan. Orang pun tanyalah Abu Shuraih bila dia kata begitu. Bila dia kata begitu kepada Amir ni, kepada Gubernur Ammar bin Sa'id, ketika dia nak hantar pasukan tentera pergi ke Mekah. Orang tanya dia, orang tanya Abu Shuraih, apa kata Ammar kepadamu? Dia kata, ana a'lamu bidzalika minka, ana a'lamu bidzalika minka ya Abu Shuraih, aku lebih tahu tentang perkara itu dari engkau wahai Abu Shuraih. Innal haram, tanah haram tidak dapat melindungi orang yang derhaka. Tanah haram tidak melindungi orang yang lari kerana kes darah. Tanah haram tidak dapat melindungi orang yang lari kerana melakukan sesuatu kerosakan. Dia kata, ni Ammar ni tabi'in, dia ni orang kerajaan. Abu Shuraih ni sahabat Nabi. Di sinilah sudah ada pertembungan itu. Dari satu segi setengah ulama kata kita kena utamakan hak sahabat, mana yang tak boleh kok mana-mana. Dari satu segi pula ada golongan lain yang kata tak mesti. Sahabat hanya kita kena terima riwayat dia. Hak riwayat dia iya kita kena terima. Tapi dari segi fiqh, dari segi kepahaman, kandungan hadis itu tak mesti kita terikat dengan sahabat itu. Apalagi kalau ada sahabat lain yang berbeza pendapat dengan dia, tak mesti kita tak terikat. Terutamanya tabi'in, dia tak terikat. Apalagi kalau ada sahabat lain yang tidak sependapat dengan sahabat tadi. Cuma kita kena terima hadis dengan takwilan lah. Seperti sekarang ni juga kita terima ada hadis-hadis yang imam-imam mujtahidin dia tahu hadis tapi dia tak terima, dia tak pakai. Bukan bermakna dia kata hadis itu tidak sahih ke, hadis itu tak berguna ke, hadis itu tak boleh pakai. Tidak, nak pakai lah cara dia, tapi kita tak, sebab kita ada faham cara faham kita sendiri. Gitu. Ini masalah mujtahid. Berhubung dengan perkara ni Imam Syafi'i dia kata, begitu juga ramai lagi yang lain, nanti akan datang akan jumpa, dia kata boleh bunuh, jenayah boleh dibunuh dalam tanah haram, boleh. Kalau orang lain boleh kita hukum dia, tapi Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Asal ni dia pegang dengan ni, asal ni beza dia. Kalau lagu tu sedap lah, kata orang-orang hak ni macam Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengan dia, kalau lagu tu sedap lah, buat jenayah lain pergi dalam tu tak boleh nak buat apa, selamatlah dia. Lepas tu kita tak boleh supaya binatang juga, binatang beruang juga, kita tak boleh kejutkan dia, kita tak boleh hambak dia, tak boleh. Itu dalam tu. Kalau macam tu, tanah haram tu akan menjadi pusat pokok penjenayah, kata dia. Macam mana kita nak buat? Sekarang ni tak apalah, kita merintah. Kalau diandaikan kamu yang merintah, kamu nak macam mana? Kalau berlaku gini, nak macam mana?
Tak dapat tidak, kena igak juga. Kena igak juga. Sebab itulah mereka pegang dengan hadis yang akan datang, kita akan jumpa Ibnu Khattal itu. Bila Nabi SAW masuk ke Mekah, orang kata itu Ibnu Khattal tu duduk gantung di kelabu Kaabah. Nabi SAW kata bunuh dia. Mana bunuh mana? Bunuh dalam tanah haram lah. Dia tidak kata bunuh dia, bawa keluar. Mana ada hadis lagu tu. Ini menunjukkan boleh. Ada mu tu kata dak, hak tu tak boleh buat dalil hak tu. Sebab apa? Hak ni hak dibenarkan kepada Nabi, termasuk dalam satu ketika yang dibenarkan. Hak asalnya memang tanah haram, tapi dihalalkan seketika untuk Nabi. Untuk Nabi sahaja. Hak tu tak boleh buat dalil kata dia. Inilah punca. Jadi masing-masing pendapat lah. Sebab tu kita tidak nak kata ke mana-mana, cumanya tengoklah hak mana yang lebih sesuai, mana lebih sesuai. Kalau siapa tak boleh nak buat kerja, kalau siapa jadi pusat perlindungan puak-puak penjenayah, lepas tu dalam tu dia buat kacau macam-macam, teruk juga kalau lagu tu. Itulah sebab pemerintah pada masa tu dia kata boleh, boleh menceroboh mana kawasan tanah haram itu pun sekiranya ada penjenayah-penjenayah. Hak ni lah termasuk dalam hadis ni lah. Wala farram bidamin wala farram bi kharbah. Dia tidak akan melindungi. Dengan sebab itu kita boleh bertindak, dan kita suruh dia keluar, dia tak keluar, kita nak lagu mana? Walau bagaimanapun semua mengatakan kena usaha dulu biar keluar seboleh-boleh. Kalau tak keluar juga barulah serbu. Itu caranya. Sebab apa? Tanah haram tidak melindungi orang yang terhaka. Tanah haram tidak melindungi penjenayah. Tanah haram tidak melindungi orang yang melakukan kerosakan, orang yang lari masuk situ setelah melakukan apa-apa kerosakan. Itulah dia pegang. Di sini kita tengok, sebab itulah kita tengok hadis Nabi SAW kan, dia kata perbandingan apa yang diberikan kepadaku samalah seperti hujan. Seperti hujan yang mana ada tanah tidak dapat menampung sedikit pun air. Bila hujan hilang air itu tak tahu pergi ke mana. Ada tanah, Nabi SAW kata, yang mana dia dapat menakung air tetapi dia tidak subur, tanah itu tidak subur, tidak menumbuhkan apa-apa tanaman, hanya dia menakung air tapi boleh dah faedah. Ada tanah pula yang menerima hujan tadi, dia subur, bukan sekadar menakung air, dia boleh menumbuhkan berbagai-bagai bermacam-macam tumbuh-tumbuhan, jadi subur menghijau kawasan itu. Ada tanah lagu tu. Ulama kata gana berkenaan dengan hadis tu. Dia kata ini 3 golongan orang yang menghadapi ilmu wahyu, ilmu Nabi SAW. Yang pertama, golongan yang tak guna langsung, orang kafir, tak guna langsung, tak sudut ayat hikmat setara mana lebih, dia tak pakai. Yang kedua ni iaitu golongan yang pertama orang kafir ataupun orang tak ngaji, orang jahil, tak ngaji, tak ada faedah ke pasal tu. Ibadat ke apa pun tak ada, mengaji ke pasal tu, hanya Islam pada nama saja. Boleh juga kita masuk waktu, tapi hak asasnya orang kafir lah, hak tak terima langsung. Yang keduanya, ni ulama kata, iaitu kalau di kalangan ahli ilmu ni, ulama-ulama hadis kata dia, muhaddisin. Muhaddisin ni maksudnya di peringkat awal dulu orang yang hanya kerja dia hafal hadis, ingat hadis, catat hadis, dan bukan tugas dia, dia tidak berusaha mengkaji hadis tu maksud dia lagu mana, ijtihad dia tidak ijtihad. Dia hanya hafal hadis, kumpul hadis, pergi sana sini cari hadis, kumpul, sekadar tu saja usaha dia. Paling tinggi dia kata hadis ni sahih, hadis ni dhaif, hadis ni hasan, sekadar tu. Nak keluar hukum apa-apa hikmat daripada hadis tu tidak, bukan kerja dia. Itulah yang dimaksudkan dengan muhaddithin di peringkat dulu, di peringkat permulaan. Di kalangan sahabat pun ada juga lagu ni. Dia tak pandang ke pasal tu, dia orang ulu, orang kampung. Dia bukan terkenal sebagai seorang yang bijaksana, yang cerdik selama ni pun. Tetapi bila dia cerita hadis, kita kena terima. Ni lah yang kedua, dia dapat menakung air tapi dia sendiri tidak dapat mengeluarkan benda lain. Benda lain
yang banyak lagi. Tidak. Golongan yang ketiga ialah golongan ulama mujtahidin. Ataupun ahlul fiqh, fiqh. Fiqh di sini maksudnya fiqh yang berkait dengan hadis lah. Yang boleh dia keluar hukum daripada hadis itu. Kadang-kadang dari segi hadis ni dia tidak banyak mana. Tidak sebanyak muhaddisin itu. Tetapi dari segi faham dia lebih dalam. Hak ni tak mesti dia ni lebih dekat dengan Nabi SAW. Hak dari segi kepahaman saat ni. Dari segi kesahihan, lebih tepat isi kandungan ni, memanglah lebih baik hak dekat dengan Nabi SAW. Tetapi dari segi kepahaman, kadang-kadang lebih baik hak jauh lagi. Sebab apa? Dia sudah tengok dah, pengalaman banyak. Orang ni kata gini, orang ni kata gini, hak mana lebih sesuai, hak mana tidak sesuai. Lepas tu dia tengok hadis-hadis yang terkumpul banyak, dia boleh kaji pula. Hak ni boleh kaji pula. Hak ni tidak mesti, hak kemudian tu tidak baik, tidak lebih baik, tak mesti. Supaya ginilah kita kata, kalau ilmu biasa ni lah, kalau sejarah, hak mana hak lebih baik? Hak lebih tua, hak paling tua, hak tu sejarah hak paling baik. Tapi kalau sains, hak paling baik apa? Hak terkini, hak paling baru, hak tu hak paling molek. Supaya juga dalam masalah ni, kalau hadis, hak mana hak paling molek? Hak paling tinggi, sanad Ali hak mana? Mana perawi dia sikit tu lah, hak mana perawi dia sikit, hak tu paling molek. Sebab apa? Kemungkinan untuk lari lafaz dia tu kurang. Kalau sudah ramai, boleh jadi banyak lapis tu riwayat bil makna. Tapi kalau dari segi kepahaman, tak mesti. Hak dulu lebih baik, boleh jadi hak kemudian lebih baik. Boleh jadi, tak mesti juga. Tapi kemungkinan tu banyak. Kemungkinan tu banyak. Dengan sebab itulah ulama-ulama kemudian dia terima hak ni hak kemudian. Dia tidak kata ulama hak dulu, padahal ada dah mujtahidin hak dulu sebelum daripada Imam Syafi'i, ada dah. Apa dia tidak terima? Tetapkan buat hak tu, ikut hak tu. Sebab apa? Keadaannya tidak mantap lagi, tak kemah lagi. Boleh jadi banyak lagi hadis yang dia tidak tahu. Tapi sampai satu peringkat, memang hadis itu terkumpul sungguh dah, banyak dah terkumpul, dan dari segi ilmu-ilmu yang lain, persediaan yang lain pun cukup pula ada pada dia. Maka di situlah mula mana timbul keyakinan orang untuk pegang dengan satu-satu tokoh tu. Situlah bermula. Macam di sini kita tengok, tak boleh kita kata lagi sahabat ni tentu hak dia lebih faham. Dah, tak mesti. Hak dia lebih baik, kita mesti kena pakai hak sahabat tu. Tak mesti. Kalau lagu tu Imam Syafi'i mana tinggal lah dia. Imam Syafi'i tak pakai dia. Sesoalannya Imam Syafi'i pakai hak ni, hak tabi'in. Jadi kita tak boleh tentukan lagi. Nak menentukan hak ni, kena kaji lah dulu. Kena tengok banyak perkara. Ini terpulang kepada masing-masing. Imam Syafi'i buat kajian, hak ni tidak sesuai pendapat hak sahabat dia. Dia tak boleh pakai secara mutlak. Dalam keadaan-keadaan tertentu, ya. Bukan dalam semua keadaan. Tetapi bagi orang lain pula, macam Imam Abu Hanifah, dia kata tidak, hak ni tetap hak dia lebih utama. Mana tak boleh? Tak boleh bunuh. Kecuali kalau dia melakukan jenayah dalam tanah haram juga, maka hukum dia kalau tak boleh keluar, buat adalah tanah haram pun boleh juga, tapi tidak lebih baik. Hak lebih baik buat di luar. Itu dia terima. Tapi kalau buat jenayah di luar, nak buat dalam tanah haram, semua kata tak boleh. Tak boleh. Buat luar, boleh kita tangkap dia di luar, kena hukum di luar. Ni masalah kalau dalam tanah haram. Ataupun orang buat jenayah di luar, lari ke dalam. Kalau orang sudah buat di luar dan ditangkap di luar, tu tak ada khilaf dah. Tu memang kena hukum di luar lah. Apa pasal kita nak eret dia masuk ke dalam? Ni kalau buat jenayah dalam dan ditangkap di dalam, ataupun dibuat jenayah di luar, dia lari masuk ke dalam, hak ni masalah, hak khilafnya. Seterusnya, dalam hadis ni, hadis khutbah dia Hajjatul Wada' ni, khutbah yang sangat besar, luas makna dia. Ini ringkas-ringkasan ni. Sesiapa yang terbunuh, orang yang di bawah dia lah terbunuh, dia bunuh sesiapa yang di bawah jagaan dia, yang mana dia tu wali kepada terbunuh tadi, maka dia berhak mendapat salah satu daripada dua pilihan yang terbaik di sisi dia.
sama ada diberikan fidyah, yufda, ditebus, dibayar tebusan, ataupun dibunuh. Yang ini diberi hak kepadanya untuk membunuh. Ini serupa dengan ayat Quran lah, wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultana. Serupa dengan ayat itulah. Sesiapa yang terbunuh, orang-orang yang berkenaan dengan dia secara aniaya, yang ini bukan dengan secara yang sebenar, maka kami telah berikan kuasa kepada walinya untuk menuntut bela, untuk membalas. Ini wa imma an yuqtal, sama ada diberikan hak kepadanya untuk membunuh. Di antara dua. Sama ada yufda tu mana dibayar dia. Boleh. Maknanya katakanlah kalau seseorang itu anak dia mati kena bunuh. Mengikut hukum Islamnya tak mesti dibunuh orang yang membunuh tadi. Wali dia tu ada pilihan, dua pilihan. Sama ada dia mendapat diat. Inilah yang dikatakan yufda di sini, fidyah di sini, tebusan itu. Ataupun dia nak taksir, tebusan taksir sebanyak mana pun dia nak bunuh, terpulang kepada dia. Kalau dia nak bunuh, maka kena bunuh lah. Tapi tak mesti bunuh. Tak mesti bunuh, bergantung kepada dia. Sebab ini orang panggil hukum termasuk dalam hak hamba, hak orang. Hak orang ni atas dia. Kalau hak Allah ni tak boleh sama dia maaf, tak boleh sama dia nak tebuh. Lepas tu boleh lepas dia. Tak boleh lah gitu. Macam hukum zina, macam hukum gapo, tak boleh. Tak boleh nak tebuh. Dia rogok orang tu, lepas pada tu tak apalah, kita tebuh lah, bayar sebanyak mana, tak kena hukum dia, tak boleh. Hukum hudud tu dia hak Allah, orang panggil. Hak Allah tak ada siapa dia boleh kesok. Mesti dijalankan. Lagu tu semua dia sebut. Tetapi kalau hak ni, dia termasuk di dalam hak manusia. Hak manusia ni diberi pilihan. Sama ada kita nak dia, bolehlah saya boleh maaf. Saya boleh maaf. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Itulah dalam ayat tu. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Sesiapa yang mendapat kemaafan daripada saudara dia. Jadi saudara dia maafkan. Dia kata tak apalah, tak usah bunuh baliklah dia. Maka Tuhan royak cara dia. Kena ikut cara lagu ni, kena bayar dia, kena gapo. Bayar dia tu bayar ganti rugi lah, sekian-sekian banyak. Jadi ini secara kasar pada dasarnya begitulah. Lepas tu kena tengok pula hukum ni dia bergantung kepada keadaan juga. Takutnya ada orang kena, kalau ayah dia kena bunuh pun buat pakatan lah, pasal dia nak harta, mana kita tahu. Biar ayah dia tu mati, lepas pada tu kan ayah dia mati lagi, lepas tu dia boleh celaka lagi, dia boleh diak lagi, sedap lagu tu. Apakah setara tu je hukum Islam ni? Maknanya boleh kita nak tipu? Tidak, dia banyak perkara lagi. Kita bergantung kepada keadaan juga. Bergantung kepada keadaan. Sebab itulah dalam hadis pun ada sebut dah, la yarithul qatilu al-maqtulah. Pembunuh tidak akan mewarisi orang yang dibunuhnya. Itu kaedah. Kalau dia bunuh, terbukti dia bunuh ni kerana sesuatu, kerana dia nak harta ke, tak akan dapat. Tu kena cara dulu. Itulah ada mahkamah, ada apa tu, kena cara lah dulu. Dia nak ni, dia nak ke dia nak diak lagi, dia nak harta lagi, ke lagu mana? Tak boleh berlaku kalau lagu tu. Lepas kena bunuh ke? Tengok keadaan. Boleh jadi dia kena bunuh. Boleh jadi kena bunuh balik. Sebab dia tidak seperti anak ni keadaannya. Kalau anak tak ada nak bunuh ayah lagu tu, ataupun sebaliknya, sebagai orang biasa. Jadi banyaklah perbincangan pula di situ. Maka kata Abbas, illa al-idkhir, hak tadilah. Lepas tu Nabi SAW pun lepas tu bangun Abu Syah.
seorang lelaki daripada Yaman. Dia kata, uktubuli ya Rasulullah, tulislah untuk saya wahai Rasulullah. Uktubuli, tulislah, kamu tulislah untuk saya wahai Rasulullah. Nabi SAW berkata, uktubuli Abi Syah, tulislah untuk Abi Syah. Tulis hak mana? Di sini hak ni iaitu tulis hak ucapan Nabi SAW. Hak dia kata pada hari itu, dalam ucapan dia tu, dalam khutbah dia tu, hak tu dia minta tulis. Sebab dia tengok memang kemah tu merangkumi semua sudut, dia minta tulis. Nabi SAW benarkan tulis. Ini menunjukkan hadis itu boleh ditulis, dan telah pun ditulis di zaman Nabi SAW lagi. Walaupun Sahih Bukhari itu tak ada lagi lah, moga tua dia tu tak ada lagi pada masa tu, tetapi hadis tu ada dah. Orang yang kata hadis ni baru ditulis berapa ratus tahun kemudian, itu tak betul. Di sini salah satu dalilnya yang menunjukkan Nabi sendiri benarkan tulis. Maka tulis hak ni sikit, tulis hak ni saja. Ada lagi hak tulis hak lain lagi. Bahkan Abdullah bin Amr bin Al-As itu tulis sampai jadi sebuah kitab. Kitab ada dah, namanya As-Sahifatus Sadiqah, yang mana kita jumpa dalam Abu Daud baru ni. Apa nama ni? An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Tu An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Kalau jumpa lagu tu, riwayat tu biasanya, sebab itulah baru ni kita sudah bincang dah dalam Abu Daud baru ni, bincang dah. Setengah ulama tak setimur. Sebab apa? Dia kata ambil daripada kitab tu sebenarnya. Tetapi kebanyakan ulama kata tak, memang dia terima juga tu. Dia terima, dia dengar hadis itu. Tak apalah tu. Mana nak cerita An Amr bin Shu'aib, Amr bin Shu'aib daripada ayahnya, daripada datuknya. Datuknya yang dimaksudkan itu ialah Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia tulis hadis-hadis Nabi SAW ni, sehingga terkumpul satu kitab namanya As-Sahifatus Sadiqah. Abu Hurairah juga tulis, walaupun dia ni ingatan kuat, dia tulis. Nama kitab dia tu As-Sahifatus Sahihah. Ada Sahifah Sahihah, kitab hadis sahih. Ada pada masa tu. Bermakna ramai ni hak tulis dah ni. Terutama dalam bentuk buku ni pun kurang-kurangnya 4-5 orang tu ada dah pada masa tu. Lepas tu hak tulis sikit-sikit peristiwa ni ramai lah hak tu. Dalam hadis kita sudah jumpa dah dulu, disebutkan Nabi SAW larang tulis, la taktubu anni syai'an siwal Quran, jangan kamu tulis apa-apa daripada aku selain daripada Quran. Hak ni dia benarkan tulis pula. Hak ni tahun bila ni? Tahun yang ke-10. Hak dia tidak benar tu ketika mana? Ketika Quran belum terkumpul dengan baik. Dia naknya sahabat-sahabat ditumpu kepada Quran, dan tulis, kumpulkan Quran itu dengan baik. Setelah semua faham dah, jelira molek dah, boleh beza antara air bahasa Quran dengan air bahasa hadis, dah faham molek dah, ingat molek, ramai dah sudah hafal ayat Quran ke apa, ketika tu dia benarkan orang tulis hadis. Hak kata tak boleh tulis ni selain daripada Quran, hak tu di peringkat permulaan. Puak-puak anti hadis, dia kata itulah Nabi SAW tak boleh tulis, kata dia, kecuali Quran. Maknanya Quran saja hak tulis, hak lain tak betul. Sebenarnya benda ni tidak jadi bercanggah. Dia kata jadi bercanggah pula, dan Nabi tak boleh. Seseolahnya Nabi tak boleh sama. Kalau kita tengok dari segi tarikh, dia pun berbeza tu. Waktu ketika mana dia kata hak ni, ketika mana tidak timbul percanggahan di situ tu. Bahkan kita nampak hak dia larang dulu ada hikmat dia. Setelah hikmat itu tercapai, maksud yang dia nak tu tercapai, tak ada sebab lah untuk dia menghalang sahabat-sahabat dia menulis hadis pula. Dan ini menunjukkan dari segi tertibnya bahawa Quran itu lebih dulu terkumpul, dan sepatutnya ditumpukan oleh sahabat-sahabat perhatiannya kepada Quran. Sebab apa? Dari segi Nabi SAW pun dia suruh tulis hak tu dulu, jangan tulis hak lain. Hadis ni kemudian. Tetapi kalau kita kata Quran ini baru terkumpul di zaman Sayyidina Uthman, hak sebelum pada tu berselerok, bercampur bau, tak tahu mana, jadi tak sedap. Makna lebih dulu Quran, lebih dulu hadis lah.
seseolahnya sahabat-sahabat ni lebih menumpukan perhatian kepada hadis. Hadis sudah kumpul, ada pula buku pula. Sahifah Sadiqah tu tulis atas dia. Tulis atas pelepah tamar ke, atas batu ke, atas tulang belikat apa ni unta ke, atas pelepah tamar ke. Kok say lagu tu kat Sahifah Sadiqah. Tak ada pula kata gitu. Bahkan semua kata buku. Kertas ada. Kertas ada dah. Bagaimana? Untuk hadis kertas ada, untuk Quran tak ada kertas. Kertas ada dah. Bagaimana? Untuk hadis kertas ada, untuk Quran tak ada kertas. Tak benar siapa. Sedangkan dalam Quran pun ada sebut dah, walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin. Qirtas ada sebut dah. Maknanya sudah ada dah. Ini kekeliruan saja. Tetapi ramai kemudian ni sebab benda-benda lain lah juga. Hak ni pun keliru juga. Salah satu kekeliruan besar di kalangan umat Islamnya, mereka menganggap Quran ini baru dikumpulkan di zaman Sayyidina Osman. Kalau lagu tu kemudian benar lah dulu hadis. Seseorang sahabat lebih utamakan hadis. Quran ni tak cara. Masih lagi duk khilaf lagi. Kalau ada pun pada seorang saja hak tulis hak tu. Hak lain tak ada. Berat tu kalau lagu tu. Hak lebih kemahnya kita kata zaman Nabi SAW lagi sudah banyak dah Quran tu. Sudah tersebar banyak. Taurat, Injil tulis dalam dia pada masa tu. Hak tu ada kertas pula. Berapa Quran tak ada? Begitulah. Perbincangan tu sebenarnya berkenaan dengan Jam'ul Quran ni, himpunan Quran tu panjang perbincangan dia. Dan seorang ulama di India sudah tulis dah buku namanya Jam'ul Quran, tebal. Dalam tu cukup memuaskan lah kalau kita perhatikan. Perbahasan dia. Seterusnya hadis seterusnya selepas tu Abu Hurairah yakni Abu Salamah mendengar Abu Hurairah berkata, Khuza'ah telah membunuh, yakni kabilah Khuza'ah telah membunuh seorang lelaki dari Bani Sulaim, daripada Bani Laith, pada tahun Fatih Makkah, kerana seorang yang telah dibunuh oleh puak-puak Bani Laith itu. Puak ni mana balah lah, bunuh balah. Puak-puak Bani Laith ni bunuh puak-puak dia dulu, lepas tu dia bunuh balik. Perkara ni diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun naik unta dia dan pergi berucap. Dia kata, innallaha azza wa jalla habasa an Makkah al-fil wa sallata 'alaiha rasulahu wal mu'minin ala wa innaha lam tahilla li ahadin qabli, dan seterusnya lebih kurang tadi juga. Maknanya tak boleh. Jangan buat lagu tu. Jangan duduk membunuh balah lagu ni, tak boleh. Sebab apa? Usah ke manusia nak dibunuhkan di sini. Binatang-binatang, pokok kayu, daun kayu pun tak boleh nak tebah, tak tu kalau. Di sini ni. Itu dia nak ceritanya. Tak boleh dah. Segala kes darah gapo semua tu semua gugur belaka, hapus belaka. Kena kira semula. Jangan dikira hak dulu. Kita tak balas lagi dia ni. Orang kita ada mati seorang, kita nak balas juga ke mana-mana. Berhenti sekat tu. Inilah peristiharan ini mustahak, dan selepas pada tu semua jadi aman. Tak ada lah balas-balas, tak ada. Wa man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nazarin. Seperti tadi juga, kalau sesiapa yang terbunuh, dia boleh pilih salah satu daripada dua pilihan yang terbaik kepadanya. Sama ada dia diberikan dia, ataupun yuqada, mana diberikan hak qawat, yakni hak untuk qisas kepada ahlul qatil, yakni keluarga orang yang terbunuh itu. Lepas tu hak tadi juga seorang lelaki daripada Yaman, Abu Shah, orang panggil dia Abu Shah.
Dia kata, uktub li ya Rasulullah. Faqala uktubu li Abi Syah. Faqala rajulun min Quraisy, seorang lelaki Quraisy berkata, illa al-idkhir. Dia kata seorang lelaki Quraisy, tak ada disebut pula nama. Namanya sudah disebut dah sebelum ni berapa kali, iaitu bapa saudara Nabi SAW sendiri, Abbas itu. Dia ni lah yang sebut kecuali idkhir ini. Kerana kita gunakan dia dalam kubur kita, untuk rumah kita dan kubur-kubur kita. Dan maka Rasulullah SAW pun kata, illal idkhir, kecuali idkhir, rumput tu. Seterusnya habislah tu. Hak ni riwayat daripada Jabir pula, bab lain pula, larangan membawa senjata di Mekah tanpa hajat. Ini semua ni tak ada lain untuk nak menjaga keamanan supaya lebih aman. Kalau ada senjata, lebih mudahlah nak berlaku. Satunya dia larang, dia kata dah sini tanah haram, tak boleh tumpah darah, usah kau orang, binatang-binatang pun tak boleh. Tu tekan dah situ. Salah satu cara lagi, iaitu tak boleh bawa senjata. Kalau ada senjata ni, sekarang lah negeri-negeri yang mana membenarkan senjata, mudahlah. Ada darah panas sikit kan, maka nak bedil selalu, mudah nak berlaku. Walaupun hukum tu ada, hukum mungkin bunuh balah, tak kira lah. Pasal mudah sangat senjata. Ini adalah salah satu kawalan, cara kawalan, supaya jauh daripada berlakunya tumpah darah. Tu tujuan. Tak benarkan bawa senjata di Mekah. Selain daripada tu, dalam hadis yang umumnya, tidak kira di Mekah, tidak kira di mana-mana, Nabi SAW memang larang lah bawa senjata ni dalam keadaan terhunus. Bawa senjata ni dengan mata bawa lah ke depan gitu. Dia larang. Maknanya kalau boleh senjata ni dibawa dalam sarung ataupun kita ke bawah kan. Itu dari segi adab lah, adab. Dari segi adab, takut-takut salah sepak kau, rebah tu kena dia. Sedangkan mata tu tuju ke arah dia dah. Itu dilarang. Ini semua untuk menjaga keamanan, keselamatan. Tak boleh masuk ke Mekah. Larangan ini kalau tidak ada keperluan. Kalau ada keperluan, tak apa. Harus. Kalau ada keperluan. Kalau tak ada keperluan, saja-saja. Saja-saja. Kalau ada perlu, tak apa. Tak perlu. Dalam keadaan tak perlu. Di negeri-negeri hak boleh guna senjata ni, pergi semaya apa pistol ada di pinggan, pergi semaya. Tu tak selamat lah. Tak, dalam keadaan tak perlu lah kita kata. Tapi bukan polis, orang biasa. Siapa setara tu. Tapi di sini hak kata tak boleh dalam keadaan tak perlu. Kalau perlu, tak apa. Perlu. Inilah mazhab kita, kata Imam Nawawi, dan mazhab jumhur ulama. Qadhi Iyad kata, yang selalu Imam Nawawi ni nukil daripada dia, hadza mahmulun 'inda ahli al-'ilm 'ala hamli silah li ghairi darurah wala haja fa in kanat jaza. Qadhi Iyad pun kata lagu tu juga. Ini bagi ahli ilmunya, mereka pakai hadis ini dengan makna bawa senjata tanpa darurat dan tanpa keperluan. Kalau darurat, kalau perlu, jaza, harus, tak apalah. Inilah kata Qadhi Iyad. Lepas tu, inilah mazhab Malik, Syafi'i dan Atha. Lepas tu dia kata, Qadhi Iyad kata lagi, Hasan Basri kok mana-mana pun tak kena bawa senjata. Dia pegang dengan zahir hadis ini. Dia pegang dengan zahir hadis ini. Tetapi jumhur ulama pegang dengan hak mana? Ketika darurat tu, ketika pergi nak takluk Mekah tu, memanglah kita kata ada senjata tu darurat, perlu lah tu. Masuk ke dalam Mekah ke apa dengan senjata tu, boleh tu. Hak tu dalam keadaan darurat. Iaitu Nabi SAW pada Umratul Qadha, pada tahun yang ke-7, sebelum lagi pembukaan Mekah, dia pergi masuk tu dengan bawa senjata. Cumanya orang kafir berisyarat, senjata duduk dalam sarung. Dia pergi dengan cara lagu tu, menunjukkan boleh.
takkanlah nak pergi apa ni kita kata nak pergi tempat musuh yang sewenang-wenangnya selama ni pun halal orang-orang Islam daripada Mekah tu pergi ke Madinah, musuh tu pula. Lepas pada tu nak pergi pada tahun yang kena tu tak benar, macam-macam masalahnya. Lepas tu nak pergi tangan kosong, takkanlah lagu tu. Dengan inilah pengajaran dalam belakang ni. Nabi SAW tak say nak pergi kena ada senjata. Duduk dalam sarung tu soal lain, tapi kena ada. Kalau tidak jadi spoiler. Jadi spoiler. Orang tu nak lupuskan senjata, mari. Lepas tu mari buat soalan, aku ambil buat. Lepas tu ada ke dia lah. Tak ada kalau satu. Senang lah orang masuk. Jadi lagu tu hak ni pun dah lah kita pergi tempat dia, kita pergi nak tawaf Kaabah dengan tengah tangan kosong gitu. Ada ke benda sama? Kalau duduk tempat kita pun tak patut tangan kosong. Dalam keadaan kita duduk berhadapan dengan orang yang cukup senjata. Kalau tidak pun betul kau dia kerja. Tak betul juga main dengan orang kafir dia lagu tu. Dia kata kalau serah belakang tak serai. Serai patutlah juga. Serai patutlah je. Kisah sahabat dulu kita sudah jumpa dah. Dia kepung di atas bukit ke apa. Ada hak turun pergi. Turun pergi dia bunuh, patutlah. Sebab tu hak seorang tu kata tak sah dia. Kok mana-mana dia tak percaya pada orang kafir. Kita lawan. Lawan mati. Ada dah contoh tu. Dalam hadis pun kita sudah jumpa dah. Tetapi ada pendapat syaz, satu lagi pendapat Ikrimah. Ni pendapat ganjil. Pendapat ganjil hak syaz ni tak usah pakai lah, tak boleh pakai. Kebanyakan ulama kata tak boleh pakai. Pendapat Ikrimah seorang dia beza. Dia kata kalau perlu pun boleh bawa. Kalau perlu pun dia kata memang boleh bawa, tapi kena bayar fidyah juga. Tidak kata dah perlu, dah darurat boleh bawa, bebaslah. Dia kata boleh bawa pun kena bayar juga fidyah tu. Kena bayar juga apa kita panggil fidyah ataupun jazak tu. Ini pendapat yang syaz. Seterusnya bab masuk ke Mekah tanpa ihram. Masuk ke Mekah tanpa ihram boleh ke tidak? Masuk ke Mekah tanpa ihram boleh ke tidak? Ni hadis ni kita sudah baca dah baru ni. Nabi SAW masuk ke Mekah pada tahun yang ke-8 Fatih Mekah tu, dalam keadaan di atas kepala dia ada topi besi. Bila dia pecah topi tu, ada seorang mari kata pada dia, Ibnu Khattal duduk bergantung di kelambu Kaabah. Maknanya Nabi SAW telah masuk ke Mekah dalam keadaan tidak pakai ihram lah ni. Dia nak cerita boleh, nak cerita boleh, tak pakai ihram. Kalau kita kata pakai serban, lepas pada tu pakai serban, tidak pakai ihram, tak boleh tunduk kepala. Kalau orang pakai ihram dia tak boleh pakai serban lagu tu. Maknanya boleh. Tak mesti kalau masuk ke Mekah, masuk tanah haram ni kena pakai ihram, tak mesti. Begitu juga bagi orang yang tidak nak pergi buat ibadah haji ataupun umrah, tidak gapo, boleh lah. Ini dalilnya, dalil bagi orang yang mengatakan boleh itu. Begitu juga orang yang masuk ke Mekah kerana keperluan yang berulang-ulang kali, banyak kali, kan masuk, kan tubik, kan masuk, kan tubik, hak tu pun tak apa juga. Tak apa juga. Seperti orang pergi cari kayu sampai itu, pergi ambil rumput gapo tu, orang pergi menyiram pokok gapo semua tu. Begitu juga pemburu pergi mari, tak apa. Ataupun peniaga misalnya, tak apa juga. Hak berulang kali ataupun tidak acak, setahun sekali kau pergi, 6 bulan sekali kau pergi, tidak acak, tidak kata dalam sehari tu berapa kali, tidak. Hak lagu tu pun boleh. Katajir seperti peniaga, wazair seperti pelawak, nak pergi melawat keluarga sana, tak apa. Tak pakai ihram pun tak apa, pergi dengan pakaian biasa. Hak mesti pakai ihram ni iaitu orang hak pergi nak buat ibadat tu.
Sama ada dia tu aman, dalam keadaan aman ataupun dalam keadaan ketakutan, tak kira, boleh berlaku. Imam Nawawi kata wa hadza asahhul qaulain lisyafi'i. Inilah pendapat yang asah daripada dua pendapat Syafi'i. Dan hak inilah, pendapat inilah, mengikut pendapat Imam Syafi'i, hak inilah yang difatwakan dalam mazhab Syafi'i. Hak inilah. Pendapat yang kedua bagi Imam Syafi'i, dia kata tak harus masuk tanpa ihram. Kalau sekiranya hajat dia tu tidak berulang kali, lama sekali, tak boleh, kena pergi pakai ihram. Kecuali kalau pergi dengan maksud nak perang ataupun kerana ketakutan perang dan sebagainya, itu lainlah ceritanya. Ini pendapat yang kedua. Tapi pendapat ini tidak difatwakan mengikut hak ni. Hak lebih kemahnya dalam mazhab Syafi'i, tak apa masuk. Lepas tu Ibnu Khattal ini, Ibnu Khattal, siapa nama Ibnu Khattal? Ibnu Khattal namanya Abdul Uzza namanya. Nabi SAW suruh bunuh juga. Padahal dalam hadis dia kata sesiapa yang masuk ke dalam Kaabah, dia selamat. Sesiapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia selamat. Beberapa tempat yang Nabi SAW sebut. Ni kira-kiranya pergi gatal di Kaabah dah lah ni, tak selamat apa-apa. Menunjukkan benar hak tadi tu. Hak kata tanah haram tidak melindungi orang yang lari kerana sesuatu jenayah, kerana sesuatu kerosakan yang dilakukannya. Dia tidak akan lepas. Nabi SAW suruh bunuh dia. Sebab apa? Sebab dia telah bunuh orang. Setengah ulama dia pegang sini sebab Ibnu Khattal ni dia masuk Islam, lepas tu dia murtad pula. Dalil dia, di antara dalil orang yang mengatakan orang murtad ni kena hukum bunuh, termasuk dalam hukum hudud juga. Inilah salah satu dalil dia. Tapi ulama lain pula bantah, kata dia dah tak tepat tu. Sebab apa? Di sini bukan kerana dia murtad saja, tidak jelas di sini. Bahkan jelasnya dari dalam riwayat yang lain, dia telah bunuh seorang Islam. Dia telah bunuh. Jadi Nabi SAW suruh bunuh ni kerana dia bunuh sebagai kisah. Dan selain daripada tu, dia ada hamba dia, hamba perempuan. Kerja dia tak ada lain, duduk berlagu, menyanyikan lagu-lagu untuk menghina, mencaci Nabi SAW, mencaci Islam. Itu kerja dia. Maka sebab itu Nabi SAW suruh bunuh, bukan kerana semata-mata murtad itu. Bukan kerana itu. Jadi tidak jelas lagi kata mereka. Sebab itulah Imam Nawawi sebut qala al-ulama innama qatalahu li'annahu kana qad irtadda 'anil Islam. Yang pertama, wa qatala musliman kana yakhdumuhu. Dia bunuh orang Islam yang berkhidmat kepada dia. Wa kana yahjun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yasubbuhu. Dia tulis syair-syair celaan. Syair-syair sekarang ni orang panggil satira. Syair-syair yang mencela orang, mengeji orang dan maki Nabi SAW. Dia ada dua orang hamba perempuan menyanyikan lagu-lagu untuk mencaci Nabi SAW dan orang-orang Islam. Begitulah. Ni hadis ini menjadi dalil kepada Malik dan Syafi'i dan orang-orang sependapat dengannya tentang keharusan melaksanakan hukum had dan qisas dalam tanah haram Mekah. Sedangkan Abu Hanifah, begitu juga Thawri dan ramai lagi yang lain mengatakan tidak harus. Tidak harus. Sebab tadilah, seperti kita bahas tadi. Sebab apa mereka kata ini lain, ini dalam masa dibenarkan kepada Nabi SAW. Untuk perang, untuk bunuh orang, tak apa dalam masa tu. Tidak bermakna pada masa lain pun boleh. Begitulah. Seterusnya pakai serban tadi. Baru ni pun kita sudah jumpa dah, bincang dah. Rasanya tak perlu dah tu, bincang dah. Wa alaihi imamatun sauda. Sekat tu lah dulu malam ni, nampaknya sekat tu lah.
Sekarang itulah. Dan nampaknya kita, kelas kita ni tak ada dah lah minggu depan ni, insyaAllah. Kalau nak ada pun insyaAllah lepas raya tu lah, lepas puasa Senin tu insyaAllah jumpa lagi lah insyaAllah. Situ tu pas sajak dah lagi. Sebab minggu depan hak sini ni malam tengok anak bulan. Boleh jadi esok ke tu apa ni puasanya. Baik, kita tak salah. Di masjid lain tu insya-Allah ada lagi minggu depan. Masjid ni tak ada dah.